Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Morocco menang, Portugal kalah. Kita nampak banyak player terkenal, Ronaldo sebagai contohnya kan, koyak, menangis. Dan ramai juga follower-follower ataupun peminat-peminat Portugal yang dikatakan kumpulan yang agak elit juga koyak, rasa sedih sebab kekalahan ketika melawan Morocco. Dan kita sebagai orang Islam, memang ramailah orang-orang yang ulas benda ni, terutama ulama. Alim ulama pun bercerita tentang bola sepak di media sosial mereka. Mereka mengatakan bahawa Morocco, walaupun mereka hanya bertanding di peringkat bola sepak, di peringkat antarabangsa, tetapi Morocco mewakili umat Islam. Morocco mewakili umat Afrika. Jadi peminat Morocco memang saya rasa antara yang teramai di atas muka bumi ini. Walaupun bagaimanapun ramai yang koyak sebab Ronaldo dah tak dapat dah bertanding lagi di acara bola sepak World Cup dan mungkin dalam kerjaya bola sepak dia. Tapi hari ini kita bukan nak cerita pasal bola sepak. Kita bukan nak cakap Portugal. Kita bukan nak cakap pasal orang tu koyak, orang ni koyak. Kita nak cerita pasal seorang YouTuber Israel, seorang YouTuber Yahudi yang juga koyak dengan apa yang berlaku di World Cup pada hari ini. Dan dia buat satu video, nama beliau adalah Hanaya Neftali, dan dia cerita apa yang berlaku dekat Morocco, apa yang berlaku di World Cup, sampai dia sendiri pun dia rasa benda ni tak sepatut berlaku. Teruskan bersama kami. Jadi dalam video ini, kalau anda tak tonton pun tak apa, anda nak tonton pun tak apa, tapi nak cerita kat sini adalah dia rasa koyak dengan apa yang berlaku dekat World Cup 2020 di Qatar. Sebab apa? Sebab umat Islam, orang-orang Arab khususnya, penyokong-penyokong yang beragama Islam, mereka apabila mereka melihat wartawan-wartawan daripada media Yahudi, mereka terus tolak. No. Dan fenomena itu dia berlaku sepanjang acara World Cup 2022 di Qatar. Palestinian media outlets loved to post about this over and over. Bayangkan benda ini menjadi isu bagi penyokong-penyokong negara haram Zionis. Dan mereka merasakan mereka ini tidak layak pun untuk berada di Qatar. Sampai keluar dekat berita Israel, Israel Today menulis dalam headline dia, World Cup 2022 di Qatar menunjukkan bahawa mereka, sama ada Qatar ataupun orang Arab, tidak suka untuk orang Yahudi ataupun wartawan-wartawan, jurnalis daripada media Yahudi berada di Qatar. Jadi fenomena ini memberi satu isyarat kepada media-media barat, kepada rejim Zionis, bahawa majoriti orang Islam masih bersama dan menyokong isu Palestin. Dan YouTuber Hanaya Neftali ini dia buat satu video tentang apa yang berlaku di World Cup. Dan dia sebutkan dalam video tersebut bahawa orang-orang Arab ini apabila mereka berada di Qatar dan mereka bertemu dengan wartawan-wartawan daripada media Israel, media Yahudi, rejim Zionis, mereka tak ada masalah pun untuk berborak, untuk bercakap. Tetapi mereka ada masalah selepas sahaja mereka tahu bahawa media-media ataupun wartawan-wartawan tersebut adalah daripada media rejim Zionis. Baru mereka lari, baru mereka tidak mahu meneruskan temu bual tersebut. Jadi ini jadi satu masalah bagi Hanaya Neftali. So, we've all seen those videos of locals in Qatar refusing to speak with Israeli reporters that interviewed them. I mean, they gladly conversed with them until they found out that they're actually speaking with Israeli media. And then we saw hate in their eyes. Sebenarnya ini bukanlah satu masalah. Ini menunjukkan bahawa penyokong-penyokong Arab tersebut, mereka masih bersama dengan orang-orang Palestin. Mereka menunjukkan ketegasan mereka dalam isu Palestin. Walaupun bertemu bual je pun, bukannya membeli barang, bukannya pergi melancong ke sana ataupun pergi tanda tangan kat, bertemu bual je pun dengan media daripada rejim Zionis pun mereka dah tak nak, apatah lagi lebih daripada itu. Ini menunjukkan ketegasan sebenarnya, dan mereka menunjukkan bahawa orang-orang Arab yang bertemu bual ni tak ada masalah bertemu dengan sesiapa pun, sampailah mereka tahu bahawa orang ni daripada mewakili rejim Zionis. Kalau kita tengok orang-orang Palestin hari ini, mereka lagi teruk apa yang mereka lalui berbanding wartawan yang dekat atas tanah Qatar pada hari ini. Orang Palestin, mereka nak jalan pergi sekolah pun tak boleh, nak pergi hospital pun tak boleh, nak pergi mana-mana pun tak boleh. And then mereka rasa mereka ini
kena dapat layanan yang teruk dekat Qatar, sedangkan orang Palestin yang hidup kat Palestin hari ini kat tanah mereka sendiri. Wartawan Israel ini, mereka bukan berada dekat Israel pun, tak ada pun negara Israel, tapi mereka berada di Qatar, memegang pasport Israel, dan mereka dapat layanan, mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka cuma tak dapat interview je pun, itu pun mereka koyak. Kemudian Hanan Yaftali ni dia cakap bahawa orang-orang dekat Qatar ni kononnya tunjuk solidariti bersama Palestin, sokong Palestin, dan tak nak termumbual dengan wartawan daripada rejim Zionis. You are from Israel? Yeah, is it okay? No. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga menggunakan teknologi daripada negara haram Zionis. They are happily using Israeli technology. Kita pelik, kita cerita tentang World Cup, solidariti, okey, penyokong-penyokong daripada negara-negara Arab daripada Qatar sendiri untuk orang Palestin. Tak ada kaitan pun dengan kemajuan dalam phone ataupun dalam medical yang mungkin diimport daripada negara haram Zionis. Dan ini pun bukan daripada keputusan mereka. Ini adalah keputusan kerajaan mereka sendiri. Dan yang paling penting, kerajaan mereka, negara-negara Arab ni, contoh daripada Qatar, Kuwait, Saudi dan beberapa negara lagi yang menyokong isu Palestin, mereka tak sokong pun. Negara secara rasmi tak sokong pun rejim Zionis. Dan penduduk-penduduknya pun tak ada pilihan lain, sebab yang buat keputusan untuk import barang-barang itu daripada negara mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka, kalaulah ada pilihan lain, mereka confirm mereka akan pilih pilihan yang selain daripada barangan-barangan yang diimport daripada negara haram Zionis. Yang ketiga, jangan bangga sangatlah negara haram Zionis ini sebab mereka ada kemajuan itu dan ini. Mereka sendiri pun dibiayai, ditaja oleh negara Amerika Syarikat. Berbilion dana yang mereka dapat daripada Amerika Syarikat untuk mereka hidup di atas negara haram Zionis. Jadi mereka janganlah kata bahawa kalaulah mereka ini tiada, maka tak adalah negara-negara Arab lain semua tak maju. Jangan. Korang pun hidup atas orang lain punya belas kasihan. Jadi dah tak ada kaitan, dan juga dia tak kena isu yang kita tengah sebut pada ketika ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka mengatakan bahawa isu yang penyokong-penyokong Arab ini tak nak termembual dengan wartawan daripada rejim Zionis adalah isu politik, dan orang di Qatar seolah-olah ingin bersyarah kepada wartawan rejim Zionis tentang human rights. First of all, it's hilarious that people in Qatar want to lecture Israel on human rights. Sepatutnya wartawan Qatar itu sedar diri. Mereka boleh hidup dekat atas tanah Qatar itu, boleh pegang kamera, pegang mikrofon, boleh makan, boleh minum, tidur di hotel. Orang Palestin hidup dekat tanah Palestin, tanah mereka sendiri pun teruk kehidupan mereka. Mereka tak tahu macam nak hidup sekarang. Sebab apa? Sebab kezaliman dan juga kejahatan yang dilakukan oleh kerajaan mereka, kerajaan rejim Zionis ke atas penduduk Palestin. Jadi pepatah Melayu mengatakan ibarat katak di bawah tempurung. Inilah contohnya. Nak kata orang itu pengganas, orang ini pengganas, dia tu hampir seluruh dunia melihat dia pengganas. Memang tak malu. Dan yang terakhir, seperti mana dia tegaskan balik dalam video dia bahawa isu Palestin dan juga isu Israel ni adalah isu politik yang mana Israel cuba untuk membawa kedamaian dan Palestin hanya bawa keganasan di Timur Tengah. But back to the thing with people refusing to speak with Israelis, it shows that they have great lack of knowledge. Mainly because the mainstream media was never reporting the truth about the Israeli-Palestinian conflict, and the mainstream media created a generation of misinformed people. Ini kita dah ulas macam-macam. Kita tak payah tengok pun rujukan daripada orang Islam, daripada orang-orang alim ulama. Kita tengok orang-orang yang bukan Islam sahaja pun, mereka kebanyakan yang berada atas muka bumi ini mengiktiraf keganasan dan juga kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis ke atas orang Palestin. Tahun ini saja Amnesty UK mengeluarkan satu report bahawa apartheid ataupun ketidakadilan, resis secara pentadbiran, kehidupan sosial dan sebagainya ke atas orang Palestin memang benar-benar berlaku. Dan banyak dokumentari sendiri, ahli sejarah Ilan Pape sendiri, orang Yahudi sendiri menulis buku ke atas kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis ke atas orang Palestin. Jadi YouTuber ini, dia adalah orang yang tak sedar diri. Dia kata itu dan ini, dia seolah-olah yang tak tahu apa-apa, yang hidup di bawah tempurung, bagai katak di bawah tempurung. Jadi jangan nak koyak sangat. Semua orang tahu siapakah rejim Zionis ini. Dan apa yang berlaku di Qatar ini adalah satu isyarat baru, satu cerminan baru kepada media-media barat dan kepada rejim Zionis bahawa umat Islam masih bersama dengan orang Palestin. Walaupun sebagai contoh Saudi
dia punya pemimpin sangat suka berkawan rapat dengan orang-orang barat, dengan rejim Zionis. Tetapi kita lihat dalam banyak keadaan, contoh di Qatar baru ni, penyokong dari Saudi sangat menyokong isu Palestin. Boleh bersyarah lagi depan wartawan daripada rejim Zionis tentang isu Palestin. Palestine, there is no Israel. Sorry please, you are not welcome here. Even if this is Qatar, this is our country, you are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. Inilah hakikat sebenarnya yang orang rejim Zionis, sama dia tahu ke tak tahu, inilah hakikat dia yang mereka kena akui. Jadi ini sahaja perkongsian pada hari ini, sedikit reaction dari kami. Jangan lupa subscribe dan juga like. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.